nanti akan apa Jazabidah ni co-host. Okay, dan kita mute-kan dulu mikrofon tuan-tuan dan puan-puan semua. Tapi walau macam mana pun boleh kalau ada soalan dalam masa yang kita kira setengah jam ni biasanya singkat ya, tapi tak apa. Sebab kita adakan dia setiap hari anyway ya. Untuk kita terus berkongsi untuk mengenal ya kalimah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Amma ba'd. Kita mengucapkan syukuran sekali lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. So saudara Rizwan kita pun ada bersama kita pagi ni. Yang sempat minum ya. Dan tuan besar kita pun on juga kamera dia, tapi apa depan dia ada kertas nama apa muka dia tak nampak. Tu dia. Ada Ustaz, ada. Ada kertas apa ya? Rujukan ada kertas. Nota-nota lah tu ya. Ya. Okey, tak apa. Kita belajar memang macam tu ya. Itu menunjukkan kita bersungguh ya. Allah nak tengok kita serius dalam belajar ni. Tunjukkan kepada Allah yang kita serius ya. Sebab kita nakkan ilmu dia tu. Malam tadi saya berkongsikan kepada kelas baru kita ayat Al-Ankabut ayat 69 ya, yang biasanya saya akan kongsi dengan mana-mana kelas lah. Wallazina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Allah kata dan orang-orang yang bermujahadah, maknanya bersungguh-sungguh ya dalam agama Allah ni. Jadi Allah kata apa? Lanahdiyannahum subulana, maka pasti kami akan tunjukkan jalan kepada mereka ni. Ya, kalau kita belajar Al-Quran ni, kalau tunjukkan kepada Allah kita sungguh-sungguh ya, nak belajar, nak memahami, nak mengenal, nak menguasai, insya-Allah Allah akan buka jalan tu ya. Nanti kita akan nampak jalan tu makin cerah. Ya, mula-mula ni memang kita rasa macam apa? Bercelaru orang kata ya, banyak sangat maklumat tu kadang kita tak tahu macam mana nak susun kan ya. Tetapi insya-Allah nanti kita akan dapati Allah buka jalan tu satu-satu. Kita tengok yang ni makin cerah, yang ni makin jelas, yang ni makin terang, yang ni kita boleh kaitkan dengan satu sama dengan lain tu dalam aturan yang betul. Masa tu kita rasa seronok ya, kita dapat kemanisan Al-Quran tu. Dan bukan itu saja ya, kalau kawan-kawan kita tanya pun kita rasa confident nak jawab. Ya, kalau dulu-dulu tu kalau kawan tanya kita biasanya jawapan kita maaf lah ya. Saya tak sure dan sebagainya kan ya. Itu maknanya jalan tu belum kita dapat lagi ya. Tapi kalau kita bermujahadah, Allah kata dia akan tunjukkan jalan dia tu pada kita, insya-Allah kita akan boleh ya menguasai ayat-ayat Al-Quran ni. Dan kita boleh, yang pentingnya bila kita menguasai itu mana apa kita menghayati ya, sebab Al-Quran huda, panduan ya, dia Allah nak kita gunakan ya ayat-ayat yang Allah nak sampai kepada kita tu. Bukan setakat kita membaca saja secara tajwid, kita jaga tajwid, tapi makna kita tak faham, kita tak hayati, tak betul ya pakej dia tu. Pakej dia mesti baca dengan betul dan faham dan hayati, barulah betul pakej dia. Kemudian kita kongsi dengan orang lain. So tengok ya packaging ya. Konsep hari ini saya introducekan packaging. Dalam setiap benda tu kita kena faham pakej dia, bukan tiap satu-satu perkara saja ya. Dalam pakej tu ada pula komponen-komponen dia supaya pakej tu mantap ya. Sebab orang Islam ni adalah sepatutnya kita ni rahmatul lil alamin. Kita ni menjadi
pemimpin kepada orang-orang lain di dunia ni. Sebab tu so kita ni mesti packagekan diri kita ni dengan hebat, ya, supaya orang-orang bukan Islam nampak kita ni hebat. Ya, tetapi kalau ilmu Al-Quran kita lemah, jadi kita lemah. Jadi kita orang bukan Islam tak nampak kehebatan orang Islam. Ya, malah sekarang ni kita tengok rata-rata orang bukan Islam memandang rendah, ya, orang-orang Islam, terutamanya di Malaysia ni, sayang sekali. Ya, sepatutnya kita ni orang Cina, orang India kan, dia tabik dengan kita. Ya, dia datang jumpa kita nak belajar. Sepatutnya macam tu, ya. Tapi sekarang yang malangnya sekarang kita tengok ada di antara orang Islam pergi belajar dengan orang Cina pula. Dia belajar apa? Dia belajar apa orang Cina buat. Banyak program lah, ya, kalau nak disebut banyak. Saya dah tengok ramai orang kita pergi belajar dengan orang bukan Islam pula, terbalik, ya. Sampai kadang-kadang Tai Chi pun pergi belajar juga. Ya, nampak orang Cina buat latihan dekat playground tu Tai Chi, orang kita pun ikut juga. Seolah-olah orang Islam ni tidak ada program. Sayang sekali, ya. Sebenarnya banyak, ya, kalau kita faham Quran tu banyak program yang kita boleh buat. Yang kita boleh ajak kawan-kawan kita yang bangsa Tionghoa, bangsa India untuk rapat dengan kita, rapat dengan Al-Quran. Semoga Allah buka hidayah pada mereka, ya. Okey, itu selingan pagi je lah. Kita kongsikan terus, iaitu kita masih lagi berkongsikan ayat. Semalam kita mengambil ayat Al-Ma'idah rasanya, Al-Ma'idah, 3 ayat Al-Ma'idah 73, 2 sebab yang ni ada dalam ayat yang sama, 73 dan 116 tu 2 ayat. Hari ni kita masuk ayat surah ke-6, surah Al-Ma'idah. Lepas apa dia? Surah Al-An'am, ya. Al-An'am ni apa dia? Al-An'am ni ialah binatang ternakan lah, ya. Binatang ternakan, ya, yang biasanya dia merujuk kepada pula ada panggilan pula ni. Tak dengar ke? And meeting cancel. Apa ni? Okey, sambungan semalam kita melihat ilahaini, ya. So daripada itu kita boleh mengenal dengan adanya ya, sukun dan non di hujung tu menunjukkan kalimah ini adalah yang bersabit dengan musanna, ya, iaitu 2. Jadi ilahaini maknanya 2 Tuhan. Tuhan, ya, non tu ada 2 kes. Satu dalam bentuk mansub, satu dalam bentuk majrur, ya. Tapi dalam konteks ni kalimah ni adalah maf'ulun bih kepada ittakhizu ni. Ya, ittakhizu ni maknanya perintah ataupun seseorang tu mengatakan ambillah, ya, ambillah aku, ni tu aku, wa ummiya dan ibu aku, ilahaini sebagai Tuhan, memaknai 2 Tuhan lah. Satu ni tu aku dan ibu aku tu sebagai 2 Tuhan. Sebab itulah menggunakan ya yang sukun diikuti dengan nun, ya. So ayat ni merujukkan kepada dalam surah Al-Ma'idah tu Allah bertanya pada Nabi Isa, ya, untuk pengajaran kita, ya, untuk pengajaran kita. Allah bertanya, wahai Musa, Nabi Isa, bukan Musa, ya, Nabi Isa, wahai Isa, adakah engkau, ni, ya, adakah engkau
telah berkata, ya, telah berkata linnas kepada manusia. Manusia di situ merujuk kepada kaum-kaum dia lah, ya. Apa yang Nabi Musa kata, ittakhizuni, ambillah aku. Waw ni waw jamak ramai sebab manusia ramai. Jadi ambillah aku ataupun jadikanlah aku dan ibuku Tuhan, dua Tuhan. Min dunillah, selain pada Allah. Seolah-olah ada orang mengatakan yang Nabi Isa ni pernah, ya, berkata yang aku dan ibu aku adalah Tuhan selain pada Allah. Jadi Allah nak clarify yang tu, ya. Lepas tu Nabi Isa jawab. Ya, kalau kita pergi kepada Al-Quran, ayat urutan daripada ayat ni, Nabi Isa jawab kepada Tuhan, ya, iaitu tidak. Nabi Musa kata aku tidak pernah berkata macam tu, ya, sebab setiap kali Nabi Isa berkata pada umat dia, Nabi Isa kata ubudullah, ya, sembahlah Allah, Rabbi wa Rabbukum, Tuhan aku dan Tuhan kamu. Itulah yang sentiasa Rasul-Rasul Nabi, termasuklah Nabi Isa, bercakap kepada umat-umatnya, ya. So maknanya ini tidak berlaku, ya. Nabi Isa tidak pernah claim dia Tuhan dan ibunya sebagai Tuhan, ya. Jadi untuk Allah menjawab, ya, persoalan-persoalan yang ditimbulkan oleh kaum-kaum Yahudi, ya, yang mengatakan dulu Nabi Isa pernah ataupun kaum Nasrani lah, ya, yang pernah mengatakan yang dia tu Tuhan. Ya, sebab itunya berlakunya Trinity sekarang, ya. Trinity itu maknanya konsep tiga Tuhan. Ada bapa Tuhan, ada anak Tuhan, dan ada Tuhan Ibu. Tuhan Ibu tu yang dimasukkan yang ni lah, yang ibu kepada Nabi Isa, iaitu Maryam, ya. So tetapi ini adalah rekaan manusia semata-mata, ya. So konsep Trinity itu adalah rekaan orang-orang Kristian yang cuba menukarkan ilmu agama Allah, agama yang asal, agama tauhid yang dibawa oleh Nabi Isa, ya. So sampailah sekarang, ya, beberapa kumpulan orang-orang Kristian, sebab Kristian ni dia banyak, ya, banyak kumpulan-kumpulan dia. Ada yang ortodok, ada yang sebenarnya tak bersetuju dengan Trinity itu, ya, sebab dia tahu sebenarnya original Injil tu tak ada mengatakan tiga Tuhan. So tiga Tuhan ni adalah rekaan Katolik, ya, Kristian Katolik yang nak memerintah manusia ni dengan doktrin dia, ya. Sebab tu dia reka Trinity itu. Dan ada, kalau kita baca sejarah, Trinity itu sebenarnya ada konsepnya yang berkaitan dengan Tuhan-Tuhan orang Rom dulu, ya. Orang Rom yang yang percaya ketua-ketua mereka tu adalah Tuhan, ya. So hari ni kita pergi tengok ayat selepasnya, ialah Al-An'am, iaitu bermula dengan innakum. Sekali lagi, tuan-tuan dan puan-puan, bila tengok hamzah qata', ya, terdapat dua hamzah qata' ni, bermakna hamzah qata' yang pertama tu adalah hamzah dipanggil istifham, hamzah soalan. Yang ni soalan, adakah engkau? Yang ni pun soalannya pun sama, ya. Adakah? Inna tu ialah sama dengan inna yang kita jumpa sebelum ni, harfun taukid. Jadi sesungguhnya engkau. Adakah sesungguhnya engkau? Itu secara literal lah. Ya. Kalau kita nak terjemah, kita boleh apakah engkau? Ya pun boleh juga, ya. Tanpa sesungguhnya tu, tapi kita beri kesan, impact, kesan tu mesti ada lah dalam pertanyaan kita tu. Apakah sungguh-sungguh engkau? Itu cara literal dia, ya. Apakah sungguh-sungguh engkau, la tashhaduna, daripada syahida,
Ya, syahidah maknanya menyaksikan. Jadi yang ini maksud dia ialah apakah sungguh-sungguh engkau memberi saksi, membuat persaksian. Bahasa Inggeris dia panggil apa? Certify. Ya, certification. Berikrar, menjadi saksi. Ya. Ini la tashhaduna, ya. Ini adalah fi'il mudhari' maklum jamak yang marfu'. Ya, itu cara mengenal kalimah, ya. La ni ialah lam taukid, nak menguatkan lagi kalimah tashhaduna, ya. Kalimah dia bermula dengan ta, ya, itu dah komplit sebenarnya fi'il mudhari', ya, tetapi Allah nak kuatkan lagi dengan la ni, ya. Nah, penambahan lam taukid tu maknanya benar-benar pasti, sesungguhnya, itu semua berkaitan dengan lam taukid dipanggil. Satu huruf saja tapi dia satu kalimah. Ya. Anna kita sudah tahu juga sesungguhnya ataupun bahawa tapi bahawa ni dia mengambil peranan juga sebagai inna, ya. Bahawa tu mengambil peranan sebagai inna, bermakna ini adalah isim kepada anna lah, ya. Sebab tu ma'a ni mengambil baris atas yang mansub, ya. Ma'a tu adalah isim. Jadi kedua-dua sekarang ni, satu ma'allah ni, satu perangkaian dua kalimah ni sudah menjadi isim kepada anna. Di manakah kita nak melihat maksudnya, jangan tengok kalimah yang kedua, ya, tengok kalimah yang pertama. Kerana kalimah yang kedua itu adalah mudhafun ilaih kepada ma'a, jadi dia rangkaikan sekali, ya. Tapi ma'a tu adalah mansub sebagai isim, ya. Bila ada mudhaf ilaih diikatkan sekali sebagai isim kepada anna ni. Lepas tu apa dia yang Allah nak cerita kat sini ialah ila alihatan, ya. Alihatan iaitu subjek kepada latashhaduna ni, ya. So dalam ayat ni dia ada subjek dia, ada maf'ulun bih yang kamu betul-betul saksi tu apa dia, tu dia, ya. Kamu mengatakan yang kamu menyaksikan tu ialah alihatan, ya. Apa dia alihatan ni? Dia jamak, ya. Yang ni ialah sebenarnya hamzah qata' dengan alif. Alihatun, yang ni ilahun adalah mufrad dia, yang ni ialah jamak dia, ya. Kalau kita nak kongsikan ni, mungkin kita boleh kongsikan ke atas dalam leksi logos. Ambil leksi logos ni. Okey. Pertama sekali kita betulkan ujian ijaan dia, ya. Ijaan dia bukannya alif bertanda panjang, ini tulisan lama. So yang ni kita kena tukarkan dia, ya. Tukarkan dia. Letakkan dia adalah sebenarnya mad badal, iaitu hamzah qata'. Kita pergi tempat lain, kita adjust sikit. Okey. Hamzah qata' berbaris atas ikuti dengan alif mad. Itu ejaan dia sebenarnya, alihatan, ya. Dia adalah mad badal, ya. So alihatan ni adalah asalnya ialah alihatun, ya. Kalau kita nak tengok asal dia mestilah marfu' sebelum dia menjadi mansub, ya. Sebelum dia tu dia adalah dia mesti marfu' dulu, macam ilahun jadi ilahan. Okey, itu dia default dia, ya. Alihatun, tetapi dalam ayat tu dia adalah maf'ulun bih, dia sudah menjadi objek, so dia kena mengambil baris atas bukannya baris hadapan. Sebab itulah tanwin
dengan tanwin fathah kepada ta marbutah. Ya, cuba kita tengok bandingkan dengan yang singular dia apa dia ialah mana dia? Oh, sudah apa ya? Kita terbuka keyboard tadi dalam dalam Compose tu, saya kena buka balik. Patutnya kena ambil tab baru. Okey, sini ada Allah, tak apa. Kita boleh cari dia balik. Quran Dictionary. Okey, lepas tu bila dapat senarai ni kita ambil mana-mana. Okey. Ini cara nak mencari senarai ayat tadi ya. Okey, kita dah dapat mana-mana kalimah yang dalam kumpulan tu, kita ambil di bawah ni concordant ya, ambil concordant. So kita dapat balik senarai itu tadi. So tadi kita di sini ya. Okey, alihatan adalah objek kepada kalimah fi'il mudhari' di sini ya. So sebab tu dia mengambil baris atas. Lepas tu kita nak bandingkan dengan sebelum ni kita jumpa apa? Ilahun dengan ilahan. Ya, yang ni ilahun singular dia dalam bentuk marfu'. Yang ini adalah mansub dia ya. So saya kopikan kat sini. Nak buat perbandingan dekat bawah dia. Lepas tu yang ilahan tadi. Copy. Dia itu nak berkongsi dengan tuan-tuan dan puan-puan. Ini adalah jamak dia, bermaknanya ramai, banyak Tuhan, kumpulan Tuhan, alihatun. Kalau satu Tuhan saja dia ilahun ya. So ini kita betulkanlah ya. Semalam saya dah beritahu penulisan lama tu kita boleh perbaiki dia dengan letakkan tanda sempang ni, kemudian tambah satu lagi jadi ilahun ya. Yang ni pun samalah ya. So kita cuba gunakan yang ni, copy saja ke sini, tukarkan saja ya. Jadi kalau jamak alihatan marfu', mansubnya alihatan dengan tanwin fathah ya. Di sini mufrad dia iaitu singular, satu Tuhan, ilahun, marfu'nya. Bila mansub dia dia bertanwin fathah tetapi mesti ikut dengan alif. Ya, okey, soalannya di atas ni kenapa dia tidak ada alif? Ya, kerana menggunakan ta marbutah. Jadi ta marbutah tu yang mengambil tanwin fathah, dia tidak boleh diikuti dengan alif. Ya, dia tidak boleh diikuti dengan alif. Jadi dia hanya tanwin saja fathah yang menunjukkan isim jamak ni ialah mansub ya, mansub. Dan bila ada ta marbutah tu bermakna apa? Kumpulan, satu kumpulannya, ni satu kumpulan. Kumpulan tu adalah kumpulan kepada Tuhan yang ramai. Tetap Tuhan akan menggunakan muzakkar. Macam ni ya, bila satu Tuhan dia gunakan muzakkar. Ini muzakkar mansub. Ya, ini muzakkar mansub. Tetapi apabila kumpulan yang ramai, ya, kumpulan yang jamak, ya, dia akan mengambil gender muannas. Sebab itulah di sini dia mengambil ta marbutah. Ya. Jadi ta marbutah. So apa berlaku? Bila dijamakkan dan dia mansub, jadi ta marbutah tu dia baris tanwin dan dia tidak diikuti dengan alif.
Ya, itu cara nak mengenal kalimah ya. Apa saja kalimah yang muannas dia tidak akan mengambil alif selepasnya ya apabila dia dalam keadaan nakirah yang mansub. Okey. Alright, so ukhra ni apa dia? Jadi ukhra ni ialah sifat kepada alihah lah. Ya, alihah ni banyak Tuhan tapi dijadikan dalam satu kumpulan. Ya, so yang ramai banyak tu bila dijadikan satu kumpulan dia akan mengambil gender yang muannas. So bila dia mengambil gender muannas, jadi kalimah selepas yang nak mensifatkan kumpulan Tuhan-Tuhan itu, jadi dia juga mengambil bentuk sifat yang muannas yang yang bertanwin. Ya, asalnya ukhra ni dia bertanwin dan tidak ada tanda alif. Ya, tanda alif mat ni. Menunjukkan dia adalah sifat dia sebab dia mensifatkan alihah. Jadi dengan adanya alif maksurah di ujung ni itulah menunjukkan ukhra tu gender dia pun muannas juga ya sebab bila kumpulan tu muannas jadi sifat dia pun kena juga mengikut muannas. Inilah tanda apabila di huruf ujung huruf di ujung tu ditandakan alif maksurah ataupun ta marbutah ataupun alif mamdudah. Itu tanda tiga tanda kalimah-kalimah yang muannas ya. Okay, tak apa, walaupun kita mungkin tidak berapa jelaskan, nanti kita akan jumpa banyak lagi contoh-contoh lain ya yang akan membantu kita untuk mengenalnya semua konsep-konsep yang digunakan di dalam ayat-ayat Al-Quran ya. Sini ada sifat mausuf juga lah. Sifat mausuf ada juga lah. Sifat mesti ikut sekali lah. Sifat dia akan ikut kan. Dia empat perkara tu kena ikut lah bila dia isim sifat kepada mausuf dia tu. So ini mausuf dia lah. So pertalian alihatan ukhra tu kita panggilkan apa? Mausuf wasifah. Ini mausuf dia, ini isim sifat dia tu. Kita panggilkan mausuf wasifah ataupun kalau nak sebut asifah dulu pun boleh. Ya, asifah wal mausuf. Ini mausuf dia. Wa tu makna dan sajalah. Ya, sama je pertalian dia. So bila ada je isim sifat mesti ada mausuf dia. Ya, dan isim sifat tu mesti mengikut ciri-ciri mausuf dia. Ya, kalau mausuf dia sini dalam konteks ni muannas, so dia kena muannas. Ya, bukannya muzakkar. Okey, so selesai ayat 19 Al-An'am. Dia ada dua ya. Bermakna dalam ayat tu ada dua kalimah yang bersangkut paut dengan ilahun ya. 1:24 dia dalam bentuk alihatan. Kemudian ayat tu menyamai ayat ni panjang ya. Ayat ni panjang 32 tu maknanya kalimah yang ke-32. Ya, so damin ayat tu panjang. Maknanya qul innama ni adalah sambungan ya. Ni. Ini pun kita dah jumpa sebelum ni ya. Qul innama huwa ilahu wahid, kita dah jumpa iaitu di mana? Di sinilah. Innama mana dia? Innama ya. Innama ilahun. Ini ilahun ya, kita tengok ya, ini dia. Innama ilahun wahid. Ya, bermakna apa? Innama ni huwa ialah mubtada, jadi ini dia punya khabar dia lah, khabar, dan ini dia punya sifat dia ya. Katakanlah ini arahan katakanlah sesungguhnya hanyalah innama boleh ingat lagi ialah kafah
wa makfufah tu disebabkan oleh isim harfun inna dengan ma preventif, ma penghalang, ya. Harfun penghalang ni, jadi inna ni tidak berfungsi sebagai harfun inna, dia hanya memberi makna kepada sesungguhnya saja, iaitu dan di-restrict, dihalang oleh ma ni, maka hanyalah, katakanlah, ya, hanyalah Allah, ya, ilahun yang satu, ilahun iaitu Tuhan yang satu. Ilahu wahid adalah sifat. Wahid adalah ini mausuf, yakni as-sifah. Wa innani, dan sesungguhnya aku, ya, sesungguhnya aku bariun. Bariun ni ialah isim fa'il, ya. Bariun adalah isim fa'il menunjukkan yang aku ini menolak ataupun menjauhkan diri, ya. Maknanya tidak menerima lah, itu ya, tidak menerima apa, mimma tusyrikun, daripada apa-apa. Min, ma ni adalah gabungan dua kalimah, min dengan ma, ya. Min ialah harfun jar, ma adalah isim mausul, ya, isim mausul apa, dari apa-apa. Tusyrikun, ta ni ialah kamu, shim rohkah maknanya mensyirikkan, apa-apa yang kamu mensyirikkan, itu maksudnya, ya, iaitu apa saja yang diambil sebagai Tuhan selain pada Allah, so perbuatan itu dipanggil perbuatan yang syirik, itu maksudnya. Jadi Allah arahkan, ya, arahkan kepada bergantung kepada dalam ayat ni merujukkan kepada siapa. Biasanya Allah akan merujukkan kepada Rasul, ya. Rasul untuk berkata innama, sesungguhnya hanyalah Allah sahaja yang Tuhan yang Esa, ya. Allah itu Tuhan yang Esa. Wa innani, dan aku tu menunjukkan pada Rasul tadi, dan sesungguhnya aku bariun, ya, iaitu menolak, ya, menjauhkan diri aku, ya, daripada apa-apa yang kamu semua syirikkan, ya. Itu yang dimasukkan dalam ayat itu. Dan konteks dalam ayat yang sama ada satu alihatan, satu lagi ilahun, ya, yang kita perlu belajar untuk mengenali, ya, pelan-pelan, dan insya-Allah nanti kita akan, ya, dapat memahami ayat-ayat yang bersabit dengan kalimah-kalimah ini, ya. Okey, cukup untuk setakat ini. Untuk hari ini kita akan sambung lagi minggu hadapan. Masih lagi banyak, ya, ayat-ayat itu yang kita boleh sambung untuk pengenalan kita kepada kalimah-kalimah yang bersangkut paut dengan Tuhan yang bentuk nakirah, ya. Ini belum lagi makrifahnya, ya. Bila makrifah tu nanti dia akan dibentuk kepada kalimah Allah, ya, insya-Allah.